Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Nizam ZZK Channel. Untuk video kali ini saya akan kongsikan antara peristiwa yang paling menggemparkan dan menyayat hati. Tragedi Highland Towers. Pada 11 Disember 2022, genaplah 29 tahun peristiwa ini berlaku. Ikuti kronologi runtuhnya Blok A Highland Towers dan perkongsian pengalaman bekas tentera yang sama-sama menjalankan operasi menyelamat di tapak runtuhan. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share channel saya ini supaya channel saya ini mampu berkembang dan berjaya, InsyaAllah. Baiklah, apa kata kita ikuti kisah video kali ini. Jom. 11 Disember 1993. Pangsapuri Blok A Highland Towers di Taman Hillview, Hulu Kelang runtuh pada 1.35 petang. Seramai 124 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU dan kira-kira 30 anggota tentera dan jurutera turun berikan bantuan. Ratusan anggota polis, bomber dan pasukan penyelamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, sukarelawan PBSMM juga turut membantu. Pasukan penyelamat ternampak sepatang kayu terjulur keluar dan bergoyang-goyang. Didapati di situ ada mangsa yang terselamat, iaitu seorang pembantu rumah yang bekerja di tingkat 7, Umi Rashidah Khoriman, 22 tahun, dan anaknya Nur Hamidah yang berusia 18 bulan berjaya diselamatkan. Nakajiwa Shizui, 50 tahun, seorang warga negara Jepun, turut diselamatkan daripada runtuhan itu, namun meninggal dunia di Hospital Besar Kuala Lumpur HKL jam 12.30 malam akibat pendarahan dalaman yang teruk. 12 Disember 1993, penghuni blok B dan C Highland Towers diarahkan mengosongkan rumah mereka kerana kedua-dua blok itu tidak selamat didiami. 13 Disember 1993, sekumpulan anggota penyelamat Perancis bersama 2 ekor anjing pengesan turut menyertai operasi ini. Mereka menggunakan teknologi pengesan degup jantung dan menebuk lubang 4.5 meter dalam. Jawatankuasa kabinet ditubuhkan khusus untuk menangani semua masalah berhubung tragedi Pangsapuri Highland Towers. 15 Disember 1993, pasukan penyelamat menjumpai 6 mayat, termasuk 2 yang hancur menjadi cebisan daging dan tengkorak dalam runtuhan itu. Antara yang dijumpai, lengan kanan yang mempunyai gelang, 1 tengkorak dan cebisan daging serta tulang. 4 mayat dipercayai 2 rakyat Korea dan 2 rakyat tempatan. Pasukan penyelamat memutuskan untuk menggunakan mesin pemecah konkrit dan keluli bagi membuka laluan. 16 Disember 1993, mangsa iaitu Umi Rashidah dan Nur Hamidah dibenarkan keluar dari HKL. 17 Disember 1993, Jawatankuasa khas Kabinet bersetuju dengan cadangan supaya operasi menyelamatkan mangsa hidup dihentikan. 19 Disember 1993, pasukan penyelamat menemui 3 mayat, iaitu 1 mayat wanita reput terbenam kira-kira 8 meter di tempat letak kereta pada jam 7 malam. Mayat kedua, juga seorang wanita, ditemui jam 8.30 malam berdekatan dengan mayat yang pertama. Manakala mayat ketiga dipercayai lelaki pada jam 10.15 malam. 20 Disember 1993, setakat hari ini, 20 mayat termasuk seorang mangsa yang memeluk Al-Quran ditemui di tingkat 12. Turut ditemui mayat seorang wanita yang memakai sari sedang memeluk seorang kanak-kanak yang dipercayai anaknya.
21 Disember 1993, pihak polis mengesahkan 48 mayat diterima daripada runtuhan pangsapuri Highland Towers. Daripada jumlah itu, 37 mayat ditemui sempurna. 22 Disember 1993, operasi mencari dan menyelamat dihentikan. Dr. Nik Ramlan Nik Hassan dilantik menjadi pengerusi teknikal menyiasat tragedi Highland Towers. Kondominium itu dimiliki dan dimajukan oleh Highland Properties Sdn Bhd. 14 Oktober 1997, bekas Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM Henry Lee Ing Siong memberitahu Mahkamah Coroner Kuala Lumpur bahawa pelukis plan pangsapuri Highland Towers yang runtuh itu tidak mempunyai kelayakan bagi bangunan setinggi 12 tingkat. Beliau menyatakan pelukis itu, Wong Tin Sang, hanya mempunyai kelayakan untuk mendirikan bangunan tidak melebihi 2 tingkat. 14 November 1997, Coroner Muhammad Radhi Abbas dari Mahkamah Coroner Kuala Lumpur memutuskan tragedi Highland Towers bukan disebabkan oleh sebarang unsur jenayah, tetapi adalah satu kejadian nahas dan kecederaan berganda yang menimpa mereka selepas pangsapuri tersebut runtuh. Ia bukan satu bencana alam semula jadi. Saman dikemukakan oleh 73 pemilik blok B dan C Highland Towers dan perbicaraan diadakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saman terhadap pemaju dan 9 yang lain bagi kerugian yang dialami antara RM31 juta hingga RM35 juta. Kumpulan itu menyaman Highland Properties Sdn Bhd, pelukis plan Wang Tin Sang, jurutera Wang Yuan Kuen, Majlis Pembandaran Ampang MPAJ, Arab Malaysia Finance Berhad dan Tropic Development Sdn Bhd. 8 Ogos 2002, Hakim Datuk James Fong di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di Wisma Deng Mak Jalan Ampang memutuskan 7 daripada 10 pihak yang disaman oleh 60 penghuni, waris dan keluarga mangsa tragedi Highland Towers sebagai cuai. 4 Disember 2002, Arab Malaysia Finance Berhad membuat rayuan dan kes berakhir di luar mahkamah dengan membayar RM52 juta kepada 139 plaintiff. Menurut perkongsiannya, pada awalnya mereka tidak berjumpa dengan mangsa yang terperangkap. Agak pelik kerana difahamkan ada ramai penghuni yang berada di dalam blok tersebut semasa kejadian berlaku. Kebanyakan mangsa dijumpai dalam keadaan membusuk 5 hari selepas runtuhan itu. Patutlah kami tak jumpa. Rupa-rupanya ramai mangsa yang berpusu-pusu dalam lift dan tangga. Dah nak sampai ke lobi dah pun. Kesian. Bayangkan lift dah penuh dengan orang, tiba-tiba tumbang. Sebenarnya banyak mayat yang dijumpai di luar lift. Maknanya masa tu lift dah sampai ke bawah dan pintu dah buka pun. Dipercayai mangsa-mangsa sedang berlari keluar dari basement, tapi sayang tak sempat. Sebab itulah kami tak jumpa mangsa. Rupa-rupanya semua mangsa dah sampai ke basement, berlonggok-longgok di bawah basement. Sebulan kami berkampung di situ. Bermacam-macam peristiwa berlaku. Sedih, ngeri, misteri, semuanya ada. Masih teringat lagi ada seorang perempuan Cina meratap di tepi bangunan yang runtuh tu. Kami tanya kenapa. Dia kata rumah dia di tingkat 1. Semasa gegeran pertama, suami dia suruh dia keluar cepat dan dia segera keluar. Suami dia pula tertinggal di dalam rumah tersebut dan mati tertimbus. Juga di hari pertama, ada seorang ibu ni datang ke kawasan runtuhan, menangis-nangis memanggil nama anak dia sampai pingsan. Rupanya dia bukan penghuni kondo tu, tapi anaknya ada dalam runtuhan kondo tersebut. Dia hantar anak dia ke situ sebab meraihkan birthday anak kawannya. Kami pihak penyelamat yang ada di tempat kejadian bertungku lumus mencari mayat-mayat yang hancur dan bercampur dengan tanah dan batu bata. Ada yang jumpa jari, telinga, kaki dan bermacam-macam bahagian badan manusia.
paling susah nak lupakan bau mayat. Memang tak boleh dilupakan sampai bila-bila, ujar bekas anggota tentera tersebut. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Harap korang berpuas hati dan terus berikan sokongan kepada channel ni. Seperti biasa, sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang menarik, ada terbaca di mana-mana, bolehlah tinggalkan mesej di ruangan komen. Saya akan usahakan untuk jadikan video yang menarik. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.